Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Helmi Rizalkin bin Hashim daripada Kos Diploma Pendidikan Islam Kelas 1 Semester 2 Kolej Pengajian Islam Johor Bahru. Dalam video ini, saya akan mempersembahkan sebuah forum yang bertemakan berkaitan institusi keluarga. Maka, dalam video ini, saya tidak akan berseorangan, tetapi saya akan ditemani oleh sahabat seperjuangan saya yang bernama Muhammad Aman Haikal bin Khairul Bashar. Baiklah, setelah kamu semua melihat video yang telah kami tayangkan sebentar tadi, banyak gerakan akbar yang ditayangkan tersebut jelas menunjukkan bahawa pada era yang kian berkembang menuju menjadi negara yang penuh dengan permodenasi ini, telah banyak berlaku kes atau masalah yang timbul dalam sesebuah institusi kekeluargaan tersebut. Hal ini jelas menunjukkan bahawa walaupun negara kita menuju menjadi sebuah negara yang gam, tetapi masyarakat kita masih kurang mengerti tentang peranan yang perlu mereka laksanakan dalam menjalani hubungan kekeluargaan. Seperti yang kita ketahui, untuk menjadi sebuah negara yang moden, sesebuah negara itu perlu mempunyai masyarakat yang harmoni dan bersatu padu. Institusi keluarga merupakan institusi yang terkecil dalam sebuah masyarakat. Jadi, bagaimana kita hendak menjadi sebuah negara yang gam sedangkan masyarakatnya tidak melaksanakan peranan mereka dengan jelas? Kerana sesebuah masyarakat itu terlahir daripada sebuah institusi keluarga yang kecil hingga mencipta sebuah masyarakat yang berbagai-bagai. Oleh itu, kita sebagai sebuah masyarakat yang bersatu padu, kita perlu memerhati dengan lebih mendalam tentang peranan dalam sesebuah institusi kekeluargaan. Baiklah, pada segmen ini, saya akan menerangkan kamu semua tentang tajuk yang berkaitan institusi keluarga. Baik, pembentukan sesebuah institusi kekeluargaan adalah hasil daripada proses perkahwinan yang terdiri daripada lelaki dan perempuan. Kemudian, hasillah kedua-duanya, anak cucu, sehingga membentuk sesebuah masyarakat. Kestabilan institusi kekeluargaan bergantung kepada kebiasaan suami isteri mengurus rumah tangga. Amalan kerjasama antara mereka berdua dan toleransi menjadi tonggak keharmonian rumah tangga. Untuk membentuk kepribadian yang mulia bagi suami dan isteri, mereka perlu memahami dan memerhati ajaran Islam yang merangkumi 3 aspek, iaitu yang pertama akidah, yang kedua syariah, dan yang ketiga ialah akhlak. Ketiga-tiga asas inilah yang akan membentuk mereka menjadi insan yang mempunyai pegangan hidup serta tindakan yang selaras dengan kehendak Islam. Dalam sesebuah rumah tangga, suami isteri mempunyai peranan dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan secara kerjasama dan bertolak ansur agar segala tanggungjawab yang sukar dan berat dapat dilaksanakan dengan mudah dan berkesan. Institusi keluarga yang baik bergantung juga kepada ilmu pengetahuan dan kemahiran yang berkaitan dengannya. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang definisi keluarga. Baik, perkataan keluarga dalam bahasa Arab disebut sebagai al-usrah, namun ia tidak dinyatakan secara langsung di dalam Al-Quran. Keluarga boleh disifatkan sebagai satu kelompok khusus yang mengandungi ahli-ahli yang mempunyai hubungan darah antara sesama mereka. Keluarga juga dikaitkan dengan hubungan perkahwinan. Istilah keluarga nuklear digunakan bagi sesebuah negara yang terdiri daripada suami, isteri dan anak-anak. Manakala istilah keluarga luas pula terdiri daripada beberapa buah keluarga nuklear. Selain itu, dalam sesebuah institusi kekeluargaan, ia perlu mewujudkan suatu dorongan yang bernama galakan berkeluarga. Okey, apa itu galakan berkeluarga? Galakan berkeluarga bermaksud dorongan berkeluarga iaitu dari pasangan suami isteri, maka terbentuk anak pinak, seterusnya satu organisasi yang besar. Ini dapat dilihat melalui firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 1 yang bermaksud, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu, iaitu bermula dari diri yang satu, iaitu Adam, dan yang menjadikan daripadanya, iaitu Adam, pasangannya, iaitu isterinya, iaitu Hawa, dan juga yang membiarkan dari kedua-duanya, iaitu zuriat, keturunan, lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah
yang kamu selalu minta-minta dengan menyebut-nyebut namanya. Serta peliharalah hubungan yakni silaturahim kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allah sentiasa memperhati kamu. Di dalam surah Ar-Rum ayat 30 Allah berfirman yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan dan rahmatnya bahawa dia menciptakan untuk kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikan di antara kamu perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan bagi orang-orang yang berfikir. Dengan membina sebuah keluarga dengan setiap anggotanya dilatih untuk melaksanakan peranan dan tanggungjawab masing-masing dari awal sebelum keluar memikul tanggungjawab di dalam masyarakat yang lebih besar, malah sesebuah keluarga yang harmoni dan terlaksana di dalamnya cara hidup Islam akan turut menyumbangkan kebaikan dan keharmonian kepada masyarakat. Baiklah, seterusnya, pertama sekali saya akan menerangkan tentang peranan dan tanggungjawab suami terhadap isteri. Baik, yang pertama ialah memberi mas kahwin. Pemberian mas kahwin adalah tanggungjawab pertama seorang suami terhadap isteri. Kedua ialah pemberian nafkah. Pemberian nafkah sama ada zahir atau batin adalah menjadi tanggungjawab suami. Nafkah zahir bermaksud menyediakan keperluan makanan, pakaian dan tempat tinggal kepada isteri. Pemberian nafkah ini dikehendaki berdasarkan kemampuan suami itu sendiri. Dan yang ketiga ialah layanan yang baik dan saling menyayangi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sebaik-baik orang antara kamu ialah orang yang berbuat baik kepada keluarganya, dan aku adalah sebaik-baik orang terhadap keluargaku. Di samping itu, memberi pendidikan juga adalah sebuah peranan dan tanggungjawab suami terhadap isteri. Tanggungjawab ini sebenarnya amat berat kepada seorang suami. Ini kerana suami sepatutnya mendidik isteri sehingga mencapai tahap yang memboleh menjauhkan isteri dan ahli keluarganya daripada azab dan siksa neraka. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang peranan dan tanggungjawab isteri terhadap suami. Terdapat dua peranan dan tanggungjawab isteri kepada suami, iaitu taat kepada suami dan menjaga harta suami dan maruah diri. Baiklah, untuk penerangannya, yang pertama ialah taat kepada suami. Kepatuhan isteri kepada suami merupakan asas kebahagiaan rumah tangga, kerana ia merupakan tuntutan syarak sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah aku boleh perintahkan seseorang supaya sujud kepada seseorang, nescaya pasti aku akan perintahkan seorang isteri untuk sujud kepada suaminya. Walau bagaimanapun, perintah ketaatan kepada suami hanyalah pada perkara yang tidak bercanggah dengan syarak. Jika bercanggah, isteri tidak wajib mematuhi walaupun dipaksa. Ini jelas dalam sebuah hadis yang berbunyi, tidak boleh mentaati seseorang dalam melakukan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah wajib dalam melakukan kebaikan, dan yang kedua ialah menjaga harta suami dan maruah diri. Isteri wajib ke atas harta suami sama ada dia berharta atau tidak, dan wajib menjaga maruah diri sama ada ketiadaan suami. Untuk yang terakhir, saya akan menerangkan tentang hak bersama yang berkaitan antara suami dan isteri. Yang pertama adalah memberi kasih sayang. Perasaan kasih sayang hendaklah dipupuk dari awal hingga ke akhir perkahwinan. Ia merupakan faktor utama dalam mewujudkan persekitaran yang segar. Malah perlu ditunjukkan melalui tutur kata, perlakuan, sentuhan, belayan dan sebagainya. Seterusnya ialah menjaga amanah. Amanah antara suami isteri
ialah saling menjaga dan memelihara perkara-perkara yang wajib dijaga, seperti harta benda, rahsia rumah tangga dan kehormatan diri. Selain itu, mewujudkan pergaulan yang baik juga merupakan hak bersama antara suami dan isteri. Pergaulan yang baik antara suami dan isteri menjadi asas perbentukan keluarga bahagia. Persekitaran yang baik ini menyuburkan kebahagiaan dan mewujudkan perasaan kekitaan antara suami dan isteri. Dan keempat ialah melaksanakan hubungan kelamin. Hubungan kelamin suami isteri merupakan pengubat rindu pasangan sebelum berkahwin. Selepas akad nikah, segala yang haram sebelumnya dihalalkan. Hubungan intim ini dikira sedekah dan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 187. Isteri-isteri kamu itu adalah sebagai pakaian bagi kamu, dan kamu pula sebagai pakaian mereka. Di samping itu, hak bersama antara suami dan isteri ialah menghormati persemedaan. Dalam perkahwinan, hubungan persemedaan yang menjamin kebahagiaan suami isteri, setiap pasangan perlu memahami dan menghormati keluarga pasangannya. Kerana apabila seseorang itu berkahwin, mereka bukan sekadar menjalin hubungan dengan pasangan sahaja, bahkan perlu menjalin hubungan baik dengan keluarga kedua belah pihak. Keenam ialah saling memahami di antara pasangan. Perkahwinan menggabungkan personaliti yang berbeza dari dua belah pihak yang belum dikenali, atau tiada hubungan kekeluargaan yang terdekat. Sebagai manusia biasa, sudah tentu akan timbul perkara-perkara baru yang ada perbezaan antara keduanya. Setiap seseorang akan ada keistimewaan dan kekurangan. Jadi, hendaklah mereka cuba memahami dan mengenali kelebihan dan kekurangan mereka agar pasangan tersebut dapat melahirkan institusi keluarga yang bahagia. Dan yang ketujuh ialah mengawal perasaan cemburu. Perasaan cemburu boleh dikategorikan kepada dua, sama ada atas dasar keimanan atau nafsu. Cemburu adalah fitrah manusia, maka pasangan suami isteri patut mengelakkan perasaan cemburu atas dasar nafsu, kerana ia akan membawa kepada porak-poranda dan prasangka buruk yang akan merosakkan rumah tangga mereka sendiri. Penghormatan rumah tangga perlu dijaga di awal perkahwinan sehinggalah di akhir perkahwinan mereka. Kelapan pula ialah mempamerkan keterampilan yang baik. Keterampilan yang baik mewujudkan hubungan bahagia pasangan suami isteri. Ia merangkumi aspek perhiasan diri yang menarik, kemas, bersih dan sebagainya. Dalam hal ini juga, hubungan komunikasi juga faktor terpenting dalam mempamerkan keterampilan yang baik. Dan yang terakhir sekali adalah bertimbang rasa. Pasangan suami isteri hendaklah saling bertimbang rasa dengan memahami kelemahan masing-masing dan sentiasa memaafkan. Dengan sikap simbang rasa yang tinggi, pasangan suami isteri akan mampu untuk saling melengkapi antara satu sama lain demi mencapai keharmonian institusi keluarga yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk penerangan tersebut, saya akan berhenti setakat itu sahaja. Baiklah, terima kasih kepada Aiman kerana memberi peluang kepada saya sekali lagi untuk meneruskan segmen ini. Seterusnya, saya akan menerangkan lagi tentang peranan dan tanggungjawab anak terhadap ibu bapa. Baiklah, ketaatan dan berbuat baik pada ibu bapa adalah menjadi tanggungjawab anak sama ada ibu bapa mereka masih hidup ataupun hingga sudah meninggal dunia. Mereka dilarang sama sekali menderhakai ibu bapa kerana ianya termasuk dalam dosa-dosa besar. Ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 23 yang bermaksud, Tuhan kamu telah perintahkan supaya kamu tidak menyembah melainkan hanya kepadanya semata-mata, dan hendaklah kamu berbuat baik
seseorang dari keduanya atau kedua-duanya sampai umur tua dalam jagaanmu, maka janganlah kamu berkata kepada mereka yakni sebarang perkataan kasar sekalipun perkataan hak. Dan jangan kamu menanting mereka, tetapi katakanlah perkataan yang mulia yakni bersopan santun. Antara tanggungjawab anak terhadap ibu bapa boleh dibahagikan kepada dua keadaan, iaitu yang pertama tanggungjawab anak terhadap ibu bapa semasa hidup dan setelah meninggal dunia. Bagi tanggungjawab anak terhadap ibu bapa semasa hidup ialah yang pertama sekali ialah sentiasa berbuat baik dan sentiasa mendoakan kesejahteraan mereka. Hal ini kerana Islam menyuruh anak-anak berbakti kepada kedua ibu bapa serta sentiasa mendoakan kesejahteraan mereka. Oleh kerana terlalu banyak pengorbanan mereka yang menanggung perit maung sejak usia dalam kandungan sehingga kita ke peringkat dewasa, maka anak-anak patut selalu mendoakan kesejahteraan mereka sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, "Wahai Tuhanku, cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayang mereka ketika memelihara dan mendidikku semasa kecil." Seterusnya ialah memberi kasih sayang. Ibu bapa merasa amat bertuah apabila diri mereka disayangi lebih-lebih lagi ketika usia mereka sudah lanjut kerana mendapat perhatian daripada anak-anak mereka, sebagaimana ketika mereka mendidik anak-anak ketika kecil. Anak-anak patut memberi kasih sayang sama ada melalui kata-kata yang boleh menyejukkan hati mereka dan melapangkan dada mereka, atau tindakan yang baik seperti mendapatkan rawatan ibu bapa, menjaga dan membantu kerja-kerja mereka. Ini dapat dilihat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Muhammad ayat 15 yang bermaksud, "Dan bergaullah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik." Dan yang terakhir sekali ialah pengorbanan harta benda dan masa. Ia juga antara tanggungjawab antara anak terhadap ibu bapa semasa hidup. Anak-anak patut mengetahui bahawa harta mereka adalah harta milik ibu bapa mereka juga. Ini kerana lahirnya mereka adalah kerana ibu bapa mereka. Oleh itu, anak-anak perlu membiayai keperluan ibu bapa serta sanggup mengorbankan harta benda itu untuk memberi penjagaan yang terbaik kepada ibu bapa. Selain mengorbankan harta benda, mereka juga hendaklah memperuntukkan masa untuk ibu bapa mereka bagi menjenguk, bertanya khabar, menziarahi, menjaga ketika sakit dan mengembirakan mereka ketika berduka cita. Dalam satu riwayat, Rasulullah SAW pernah bersabda mengenai seorang lelaki berjubah baginda bertanya tentang bapanya terhadap hartanya, lalu baginda bersabda yang bermaksud, "Kamu dan harta kamu adalah untuk bapa kamu. Sesungguhnya anak-anak kamu sebahagian daripada sebaik-baik hasil usaha, dan makanlah daripada hasil usaha anak-anak kamu." Seterusnya, bagi tanggungjawab anak terhadap ibu bapa setelah mereka meninggal dunia terdapat 5 tanggungjawab. Tanggungjawab anak terhadap ibu bapa yang perlu mereka laksanakan. Yang pertama ialah mendoakan ibu bapa kita. Ini kerana tanggungjawab anak tidak terhenti ketika mereka hidup sahaja, bahkan mereka masih bertanggungjawab selepas kematian ibu bapa mereka. Antaranya memohon limpahan rahmat dan keampunan kepada mereka berdua. Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud, apabila mati seseorang anak Adam, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, iaitu yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak-anak yang soleh yang mendoakan kesejahteraan mereka. Dan yang kedua ialah menjelaskan hutang piutang. Adalah menjadi tanggungjawab anak-anak menjelaskan hutang piutang ibu bapa mereka yang telah meninggal dunia dan sebaik-baiknya dengan segera. Dan yang ketiga ialah mengqadakkan puasa yang ditinggalkan anak-anak juga dipertanggungjawabkan mengqadak puasa, dan begitu juga membayar fidyah ibu bapa mereka sama ada mereka meninggalkannya secara sengaja atau kerana sakit dan sebagainya. Ini telah ditegaskan dalam sebuah hadis yang berikut daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu,
Seorang wanita datang berjumpa Rasulullah lalu bertanya, ibuku telah meninggal dunia dan dia meninggalkan sebulan puasa. Maka Rasulullah SAW bersabda, apa pendapatmu jika ibumu mempunyai hutang, yang ini kepada seseorang? Apakah kamu akan menjelaskannya? Jawab wanita itu, ya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, maka hutang kepada Allah lebih berhak ditunaikan. Selain itu, menziarahi kubur juga antara tanggungjawab anak terhadap ibu bapa setelah mereka telah meninggal dunia. Anak-anak digalakkan untuk dikubur semangat menziarahi kubur kerana tiada amalan baik selepas mati kecuali meninggalkan anak-anak yang soleh yang akan menziarahi dan mendoakan kebaikan untuk ibu bapa mereka yang telah meninggal dunia. Antara amalan yang patut dilakukan ketika menziarahi kubur ialah membaca surah, iaitu membaca Al-Quran, berdoa, berzikir dan membersihkan kubur. Ini dapat diambil iktibar dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW telah menziarahi kubur ibunya, iaitu baginda menangis, lalu sahabat-sahabat pun menangis di sekelilingnya. Baginda bersabda, aku memohon kepada Allah agar dia mengampuni dosa ibuku, tetapi tidak dibenarkan. Lalu aku mohon untuk menziarahi kuburnya, lalu dibenarkan. Maka Rasulullah SAW bersabda, kamu ziarahilah kubur kerana dengan menziarahi kubur dapat mengingatkan kamu akan kematian. Dan yang terakhir ialah menyambung silaturahim keluarga dan sahabat handai kedua-dua ibu bapa. Hubungan silaturahim ibu bapa ketika hidup atau diteruskan setelah kematian mereka adalah menjadi tanggungjawab anak-anak meneruskan hubungan tersebut, sama ada ziarah menziarahi, bertegur sapa, bertanya khabar, hormat menghormati dan membantu mereka ketika susah. Dalam satu riwayat, Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud, kenalilah sesiapa keturunan kamu kerana dengannya akan menghubungkan pertalian silaturahim. Sesungguhnya silaturahim akan mewarisi kasih sayang di kalangan ahli keluarga. Kesimpulannya, institusi kekeluargaan bukan sahaja menjadi unit asas yang membentuk masyarakat Islam, tetapi ia juga berperanan untuk membawa penyelesaian yang praktikal kepada beberapa permasalahan yang berlaku di dalam masyarakat melalui kaedah yang terdapat dalam Islam. Kali ini, saya akan menerangkan tentang konsep dan falsafah bagi sesebuah institusi keluarga. Keluarga merupakan institusi yang amat penting dalam masyarakat Islam. Ia merupakan unit kecil yang menjadi asas dalam pembentukan masyarakat. Keluarga memainkan peranan yang penting dalam pembentukan peribadi individu yang baik. Dari situ akan lahir masyarakat yang berdisiplin dan akan tertegak negara yang cemerlang serta diredai Allah Subhanahu wa taala. Keluarga lahir dari ikatan perkahwinan antara dua individu yang kemudiannya berkembang menjadi satu institusi keluarga. Perkahwinan merupakan sunnah Rasulullah SAW dan menurut pandangan Islam, perkahwinan adalah ibadat. Pandangan ini amat berbeza sesekali dengan fahaman dan pandangan agama lain seperti Kristen, Buddha dan lain-lain yang melarang ketua-ketua agamanya berkahwin kerana mereka percaya perkahwinan bukan ibadat. Islam menerima perkahwinan itu sebagai satu ibadat kerana ia memberikan sumbangan kepada agama, pembangunan negara dan masyarakat. Seterusnya, ia juga melaksanakan perintah Allah sebagai khalifah Allah di muka bumi. Selain itu juga dapat menunaikan daripada amanah Allah, iaitu mendidik anak-anak. Seterusnya, dari segi falsafah, pembentukan institusi keluarga Islam adalah sangat penting atas dasar-dasar yang akan saya terangkan. Dasar-dasar tersebut ialah supaya ia dapat mengekalkan dan mengukuhkan kesinambungan generasi manusia. Institusi keluarga sangat penting untuk memastikan kewujudan manusia di muka bumi Allah berterusan. Sabda Rasulullah SAW, kawinlah kamu perempuan-perempuan yang penyayang dan subur. Sesungguhnya aku berbangga dengan umat yang ramai pada hari kiamat kelak.
hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibn Hibban. Hasil daripada perkahwinan dan perbentukan keluarga, lahirlah anak-anak yang akan mengambil tugas ibu bapa mereka seterusnya. Proses ini akan berterusan dengan harmoni bagi menjamin kelangsungan hidup manusia di muka bumi. Seterusnya, ia dapat memelihara akhlak dan kesopanan serta kemuliaan manusia. Pembinaan institusi keluarga dapat mengawal individu dan masyarakat daripada terjebak dalam kancah kemaksiatan kerana dorongan nafsu. Setiap manusia dikurniakan nafsu syahwat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika nafsu syahwat tidak dikawal dan disalurkan kepada tempat yang sewajarnya, sudah pasti akan berlaku kerosakan akhlak dan meruntuhkan martabat manusia sebagai makhluk yang mulia. Justru, perkahwinan adalah perlu agar nafsu syahwat dapat dikendalikan dengan cara yang betul dan menyumbang kepada pembinaan institusi keluarga yang kaya dengan nilai-nilai akhlak yang mulia. Selain itu, dasar itu juga dapat menjamin kesejahteraan rohani dan jasmani. Manusia adalah makhluk yang mulia kerana mempunyai keperluan rohani dan jasmani. Dari segi jasmani, manusia dapat menikmati kesejahteraan dengan menjaga kesihatan tubuh badan melalui amalan pemakanan yang sihat. Namun, dari aspek rohani, manusia perlukan kasih sayang, cinta dan perhatian. Maka, dengan adanya institusi keluarga, aspek rohani dapat diisi dengan kasih sayang antara suami isteri dan anak-anak. Di samping itu juga, dapat menyemai semangat tolong-menolong, persaudaraan dan perpaduan. Institusi keluarga juga dapat mewujudkan semangat kekitaan sesama ahli keluarga. Perkahwinan yang terjalin akan mengeratkan hubungan silaturahim suami isteri dan tanggungjawab bersama. Malah, ahli keluarga yang terdiri daripada anak mertua kedua-dua belah pihak akan merasai satu persaudaraan yang ikhlas sebagai satu keluarga. Perasaan kesatuan atas dasar kasih sayang dan pertalian darah akan membentukkan perpaduan dalam keluarga. Indahnya Islam yang mewujudkan institusi ini jika dibandingkan dengan institusi negara barat. Mereka menentang institusi kekeluargaan dengan alasan hak asasi manusia dan kebebasan. Isteri bebas melakukan apa sahaja, begitu juga anak mereka dengan dunia mereka sendiri tanpa kompongan. Sebab itulah aktiviti seks bebas melata di bumi mereka. Wanita-wanita bebas tidur bersama sesiapa sahaja yang dia inginkan, sehingga tidak diketahui siapa bapa dan ibu kepada anak yang dilahirkan. Oleh itu, setakat itu sahaja hujah yang saya ingin sampaikan. Sekian, terima kasih. Oleh itu, sebelum kami mengakhiri dan menutup forum ini, kami ingin memberikan satu kesimpulan yang kami dapat tentang tajuk yang telah kami bentangkan. Dengan itu, perkahwinan menurut syariah Islam mempunyai matlamat untuk mewujudkan suasana yang bahagia. Kebahagiaan ini dapat dicapai sekiranya pasangan suami isteri tersebut dapat memainkan peranan masing-masing berdasarkan garis pandu yang telah diperuntukkan oleh syariah. Namun begitu, krisis rumah tangga kadang-kadang berlaku disebabkan oleh berbagai faktor, iaitu faktor dalaman atau faktor luaran. Seksyen 482 dan Seksyen 487 Akta Undang-Undang Keluarga Islam, Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984, Seksyen 51 Akta Undang-Undang Keluarga Islam, Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 memperuntukkan bahawa seorang perempuan yang bersuami berhak mendapat penceraian menurut syarat-syarat perakuan yang telah dibuat selepas berkahwin. Mohon kepada mahkamah bahawa penceraian yang demikian telah berlaku. Syariah Islam menyediakan beberapa langkah penyelesaian terhadap krisis rumah tangga yang mana sebahagiannya telah dimasukkan dalam perundangan semasa. Penceraian adalah amat tidak digalakkan dan merupakan langkah terakhir penyelesaian krisis sekiranya semua langkah penyelesaian yang lain gagal. Dengan itu,